Sebelum ini, saya telah membuat beberapa video tentang penurunan nilai ringgit Malaysia dan saya menjelaskan mengapa ringgit mengalami penurunan nilai. Namun sebenarnya terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penurunan nilai Malaysia ringgit. Faktor-faktor tersebut termasuklah ekonomi domestik dan luar negara, pengurusan kadar pertukaran oleh bank negara, kestabilan politik, dan banyak lagi. Semua ini boleh menyebabkan fluktuasi kadar pertukaran ringgit. Ada satu faktor yang sangat penting iaitu rasuah. Saya percaya bahawa rasuah sebenarnya merupakan penyebab utama penurunan nilai MYR dalam beberapa dekad ini. Indeks Ketelusan Antarabangsa, T, menyediakan ranking indeks rasuah sedunia setiap tahun. Indeks rasuah Malaysia semakin serius, dengan penurunan markah setiap tahun. Skor maksimum indeks rasuah sedunia adalah 100, dan pada tahun 2022, Malaysia hanya mendapat 47 markah. Malaysia berada di kedudukan ke-61 dari 180 negara. Markah ini telah menurun selama 4 tahun berturut-turut. Ini menunjukkan keseriusan masalah rasuah di Malaysia. Salam semua, ini adalah saluran pemindaan dan pengetahuan, dengan tujuan untuk membawa anda melihat keajaiban dunia. Sebenarnya, terdapat banyak skandal rasuah yang berlaku di Malaysia, baik yang besar maupun kecil. Namun, rakyat Malaysia nampaknya cepat melupakan. Skandal-skandal rasuah yang dahulu memburu selama beberapa waktu kemudian dilupakan dengan cepat, seolah-olah tiada perkara yang berlaku. Oleh itu, untuk mengingatkan semula ingatan semua orang, saya ingin berbincang mengenai beberapa skandal rasuah yang paling terkenal dalam sejarah Malaysia. Ini akan memberi peluang kepada semua orang untuk mengingati semula betapa banyak wang yang hilang akibat rasuah dan menyebabkan penurunan nilai ringgit Malaysia yang berterusan. Salah satu kes adalah skandal kerugian mata wang asing Bank Negara Malaysia. Ini merupakan kerugian besar yang dialami oleh Bank Negara Malaysia pada akhir 1980-an akibat terlibat dalam aktiviti pelaburan mata wang asing. Skandal ini berlaku antara tahun 1992 hingga 1994. Peristiwa ini melibatkan pelanggaran peraturan bank oleh Bank Negara Malaysia dalam melakukan urus niaga mata wang asing. Akhirnya, ia menyebabkan kerugian simpanan mata wang asing negara sehingga 31.5 bilion RM. Ia menjadi salah satu kes kerugian kewangan yang mencolok pada masa itu. Penyebab kejadian ini adalah disebabkan pada masa itu, nilai mata wang di Eropah dan yen Jepun meningkat, menyebabkan hutang Malaysia meningkat 2 hingga 3 kali ganda. Bagi mengelakkan kenaikan mendadak hutang, Bank Negara Malaysia membuka pejabat di London dan New York. Mereka ingin mengurangkan risiko kenaikan hutang dengan melibatkan spekulasi mata wang. Aktiviti spekulasi ini sebenarnya telah diperhatikan oleh Ketua Bank Pusat Amerika Syarikat pada masa itu, Alan Greenspan. Beliau telah memperingatkan Bank Negara Malaysia agar tidak meneruskan aktiviti tersebut, tetapi Bank Negara tidak mengambil peduli. Pada Oktober 1990, United Kingdom tiba-tiba menyertai mekanisme kadar pertukaran Eropah, yang memberikan harapan yang baik terhadap mata wang euro. Pada masa ini, Bank Negara Malaysia juga membeli pound sterling secara besar-besaran, dengan harapan ia akan meningkat nilainya dan mendapat keuntungan darinya. Namun, George Soros melihat peluang kejatuhan ekonomi United Kingdom, dan dia serta spekulator mata wang global lainnya turut bersama-sama menjual pound sterling dengan nilai sebanyak $10 bilion, mencetuskan peristiwa Rabu Hitam. Walaupun kerajaan United Kingdom menggunakan lebih daripada $26.9 bilion simpanan mata wang asing untuk membeli pound sterling, nilai tukaran pound masih jatuh di bawah had mekanisme kadar pertukaran. Akhirnya, United Kingdom terpaksa keluar daripada mekanisme kadar pertukaran Eropah. Soros dalam pertempuran ini mendapat keuntungan kira-kira $1.1 bilion. Tetapi Bank Negara Malaysia mengalami kerugian melebihi $4 bilion. Ketika itu, kerajaan yang dipimpin oleh Dr. Mahathir terus berdiam diri tentang kerugian Bank Negara Malaysia. Malah, dalam laporan keuangan yang dikemukakan oleh Bank Negara Malaysia pada tahun 1993, kerugian ini tidak disebut langsung. Ianya hanya terbongkar apabila seseorang memerhatikan bahawa item lain-lain simpanan dalam laporan keuangan Bank Negara menunjukkan kerugian sebanyak 9.3 bilion RM. Walau bagaimanapun, pada masa itu, pengerusi Bank Negara Malaysia, Jafar Hussain, dan Timbalan Pengerusi Bank Negara juga memberikan kenyataan yang samar. Mereka mendakwa bahawa kerugian ini hanya sementara dan akan dapat dipulihkan dengan cepat tanpa kebimbangan. Di bawah pemerintahan berkuasa Dr. Mahathir, kes ini akhirnya ditutup tanpa tindakan lanjut. Ia hanya dikesan semula pada tahun 2017 apabila Kabinet Malaysia menubuhkan satu pasukan kerja khas untuk menyiasat skandal spekulasi mata wang oleh Bank Negara Malaysia. Menurut pengakuan Jafar Hussain, bekas pengerusi Bank Negara Malaysia, kerugian simpanan mata wang asing negara akibat spekulasi ini sebenarnya mencecah 32 bilion RM. Sebelum tahun 1993, Malaysia hanya mempunyai simpanan mata wang asing sebanyak 65.7 bilion RM. Kerugian mata wang asing ini setara dengan separuh daripada simpanan mata wang asing Malaysia dan sangat mengerikan. Mantan penolong pengerusi Bank Negara Malaysia, Tan Sri Abdul Murad Khalid, mengatakan bahawa jika tidak ada kerugian mata wang asing yang besar pada masa itu, Malaysia sekarang akan mempunyai lebih dari 100 bilion RM simpanan mata wang asing. Jadi, kehilangan sejumlah wang yang besar ini telah menyebabkan ringgit Malaysia terus mengalami penurunan nilai.
Dan sehingga sekarang, tidak ada sesiapa yang bertanggungjawab atas kes ini dan tiada sesiapa yang diadili. Kes kedua adalah skandal Pusat Penternakan Negara, NCC. Pusat Penternakan Negara adalah sebuah projek di bawah Jabatan Pertanian yang merupakan sebahagian daripada Rancangan Malaysia ke-9. Tujuan projek ini adalah untuk membangunkan sebuah ladang ternakan lembu seluas 5,000 ekar di Jempol, Negeri Sembilan, dan menubuhkan 130 ladang ternakan satelit di seluruh negara untuk memenuhi permintaan daging lembu di Malaysia. Namun, dalam laporan Pemeriksaan Kewangan Umum 2010 yang dikeluarkan pada tahun 2011, didedahkan bahawa Pusat Penternakan Negara tidak mencapai matlamat yang ditetapkan. Mereka gagal menjalankan 130 ladang ternakan satelit dan pada tahun 2010 hanya menghasilkan lebih dari 3,000 ekor lembu, jauh daripada matlamat 8,000 ekor. Pengerusi Pusat Penternakan Negara pada masa itu adalah suami Setiausaha Agong UMNO pada masa itu, Datuk Seri Syarizat Abdul Jalil. Selepas diserang oleh Rafizi Ramli pada tahun 2011, skandal ini semakin serius dan terus berkembang. Pusat Penternakan Negara telah menerima pinjaman berbunga rendah sebanyak 250 juta RM daripada kerajaan untuk menjalankan projek ini. Namun, parti pembangkang kemudian mengungkapkan bahawa wang ini sebenarnya digunakan untuk membeli kondominium mewah dan tidak digunakan dalam operasi ternakan. Penggunaan dana projek ternakan untuk membeli kondominium tersebut dikritik oleh parti pembangkang sebagai lembu bertaraf tinggi kerana memerlukan kondominium untuk memelihara lembu. Syarizat kemudiannya dituduh dengan 3 pertuduhan penyelewengan jenayah dan 2 pertuduhan mengikut Undang-Undang Syarikat. Namun, pada tahun 2015, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan bahawa beliau tidak bersalah dan dibebaskan. Sementara itu, Rafizi Ramli yang mendedahkan skandal ini hampir dihukum bersalah dan dipenjarakan. Keseluruhan skandal ini benar-benar membalikkan keadaan dengan ketara. Bahagian ketiga adalah skandal kelemahan Kawasan Bebas Niaga Pelabuhan Klang, PKFZ. Kawasan Bebas Niaga Pelabuhan Klang ini diwujudkan semasa Lin Liangshi menjadi Menteri Pengangkutan. Ia merupakan satu projek yang dilancarkan pada tahun 2003 dengan anggaran asal sebanyak 2 bilion RM. Namun, anggaran itu kemudiannya meningkat kepada 4.6 bilion RM dan akhirnya melonjak ke 12.4 bilion RM. Terdapat syak wasangka rasuah dan penyalahgunaan kuasa dalam projek ini. Lin Liangshi kemudiannya bersara dan digantikan oleh Chen Guangchai sebagai Menteri Pengangkutan pada ketika itu. Kemudian, Chen Guangchai dituduh dengan 3 tuduhan penipuan, tetapi diisytiharkan tidak bersalah dan dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi. Barulah selepas Ong Ti Kiat menjadi Menteri Pengangkutan pada tahun 2008, beliau mula menyiasat skandal ini. Ong Ti Kiat juga melantik Li Hua Meng sebagai pengerusi Lembaga Pelabuhan Klang untuk menjalankan siasatan dan menghidupkan semula kawasan bebas niaga Pelabuhan Klang ini. Semasa pemerintahan Ong Ti Kiat, Lembaga Pelabuhan Klang juga melantik firma perakaunan PricewaterhouseCoopers, PwC, untuk mengaudit rancangan kawasan bebas niaga ini, dan ia mendedahkan lebih banyak maklumat dalaman. Selain daripada 3 individu yang disebutkan sebelum ini, terdapat juga Steven Abo, bekas pegawai operasi utama kontraktor utama Kuala Dimensi, dan bekas jurutera syarikatnya serta jurutera pengukur BTA yang menghadapi 31 tuduhan penipuan yang berkaitan dengan kawasan bebas niaga Pelabuhan Klang. Individu lain yang dituduh adalah Fang Huisiang, yang merupakan individu utama yang mengawasi pelaksanaan projek PKFZJ di Lembaga Pelabuhan Klang. Beliau memegang jawatan pengurus besar Lembaga Pelabuhan Klang dan pengerusi eksekutif PKFZJ dari tahun 2001 hingga 2008 dan kemudian dituduh dengan 3 tuduhan kesalahan jenayah penipuan. Namun, beliau diisytiharkan tidak bersalah dan dibebaskan oleh Mahkamah Rendah Shah Alam pada tahun 2016. Dalam skandal rasuah ini yang melibatkan jumlah wang sebanyak 12.4 bilion RM, semua individu yang berkaitan tidak dikenakan hukuman dan tidak ada seorang pun yang dijatuhi hukuman bersalah kerana skandal ini. Kes keempat adalah skandal Satu Malaysia Development Berhad, 1MDB, yang merupakan salah satu skandal rasuah dan pengubahan wang terbesar dalam sejarah Malaysia. Skandal ini melibatkan dana kedaulatan yang ditubuhkan oleh bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak. Dana ini ditubuhkan dengan tujuan untuk memacu pembangunan ekonomi negara dan menarik pelaburan asing. Namun, seiring berjalannya waktu, 1MDB terjerat dalam rangkaian skandal. Penyiasatan mendapati bahawa dana ini melibatkan kes-kes rasuah, pengubahan wang haram, dan penyelewengan dana, di mana akaun bank Najib tiba-tiba bertambah sebanyak 2.6 bilion dolar tanpa sebab yang jelas. Beliau mendakwa wang tersebut merupakan sumbangan politik daripada individu berpengaruh dari kerajaan Arab Saudi. Skandal ini melibatkan berbilion-bilion dolar dana yang melibatkan pelbagai institusi kewangan, pegawai kerajaan, dan ahli perniagaan, di dalam dan luar negara. Dana ini disalahgunakan untuk membeli hartanah mewah, koleksi seni, perhiasan, dan gaya hidup mewah mereka. Berdasarkan laporan akaun yang dikemukakan oleh 1MDB, mereka mengalami hutang sebanyak 42.1 bilion RM antara tahun 2013 hingga 2015. Sebahagian daripadanya melibatkan bon bernilai 3 bilion dolar yang diterbitkan pada tahun 2013 dengan bantuan utama dari Goldman Sachs dan dijamin oleh kerajaan Malaysia.
Media juga melaporkan bahawa Goldman Sachs menerima yuran sehingga $300 juta daripada urus niaga ini. Menyelidik skandal 1MDB, Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat bekerjasama dengan pihak berkuasa Malaysia untuk menyiasat 1MDB dan menuduh Joe Low dan sekutunya melakukan pengubahan wang haram melibatkan dana 1MDB melebihi $4.5 bilion. Menurut anggaran pada September 2020, jumlah yang dicuri daripada 1MDB dianggarkan berjumlah $4.5 bilion. Laporan kerajaan Malaysia menunjukkan bahawa hutang belum dilunaskan oleh 1MDB sebanyak $7.8 bilion. Untungnya, beberapa individu telah dihadapkan ke mahkamah dan dipenjarakan. Namun, masih banyak individu yang terlibat dalam skandal ini terlepas dari hukuman dan tidak menerima ganjaran yang setimpal atas perbuatannya. Selain 4 kes rasuah yang telah disebutkan sebelum ini, sebenarnya terdapat banyak lagi kes rasuah di Malaysia. Namun, pada setiap kes, semua individu yang terlibat akhirnya dibebaskan tanpa bicara dan kes-kes tersebut berakhir tanpa sebarang tindakan lanjut. Oleh itu, bagi mereka yang berhasrat untuk melakukan rasuah, mereka tidak ada rasa takut kerana walaupun jika pendedahan berlaku, tiada masalah yang akan timbul dan pada akhirnya mereka akan dibebaskan tanpa bersalah, membenarkan mereka menggunakan wang rasuah dengan bebas. Perlu diingat bahawa tindakan rasuah akan menyebabkan nilai mata wang negara merosot. Apabila wabak rasuah merebak dalam satu negara dan memberi kesan serius kepada kerajaan, perniagaan, dan institusi keuangan, ia akan memberi kesan serius terhadap kestabilan ekonomi dan kepercayaan. Kesan ini mungkin menyebabkan kurangnya pelaburan asing, pembatasan aktiviti ekonomi, dan ketidakstabilan pasaran keuangan. Rasuah juga mengakibatkan pendapatan awam berkurang, dan kerajaan akan menghadapi masalah kekurangan dana dan kumpulan hutang. Untuk mengisi defisit fiskal, kerajaan terpaksa mencetak lebih banyak wang kertas, yang akan meningkatkan bekalan mata wang dan memperburuk inflasi. Inflasi akan merosakkan daya beli mata wang, menyebabkan kemerosotan tabungan rakyat dan kenaikan harga barang import. Rasuah juga merosakkan persekitaran perniagaan dan persaingan pasaran. Ia memutarbalik prinsip persaingan yang adil dan menyebabkan ketidakadilan dalam pengagihan sumber. Ini akan mengurangkan keyakinan pelabur dan perniagaan terhadap persekitaran perniagaan di Malaysia dan akhirnya mengakibatkan aliran modal keluar dan kemelesetan ekonomi. Penurunan nilai mata wang juga akan mencetuskan ketidakstabilan dalam pasaran pertukaran asing, yang lebih mengurangkan nilai mata wang negara. Namun, rasuah sudah menjadi seperti budaya di Malaysia. Dari pegawai paling tinggi dalam negara sehinggalah pegawai kerajaan di peringkat rendah, semuanya terlibat dalam rasuah dan ada kalanya whistle blower, pengadu, sendiri yang diambil tindakan undang-undang. Sebaliknya, individu yang disyaki terlibat dalam rasuah akhirnya dibebaskan tanpa bersalah. Yang lebih memilukan adalah budaya rasuah ini sebenarnya diterima oleh sebahagian rakyat yang tidak melihatnya sebagai masalah. Ini adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Jika rakyat tidak melihat masalah dalam rasuah, apalagi yang perlu ditakuti oleh individu yang terlibat dalam rasuah. Dan bagaimana mata wang Malaysia tidak akan merosot dalam keadaan ini? Terima kasih atas sokongan dan perhatian anda. Jika anda menyukai karya-karya saya, sila tekan suka, kongsikan dan langgan saluran saya. Ini akan memberi motivasi kepada saya untuk terus mencipta dan berkongsi lebih banyak kandungan.